Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita akan fokus kepada bab yang keempat daripada silibus siatan 5, iaitu pengangkutan air dalam tumbuhan. Dalam bab ini, anda mempelajari tentang pengangkutan air dan garam mineral, di mana terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu tekanan akar, tindakan kapilari, dan juga tarikan transpirasi. Namun, dalam video ini juga akan fokuskan hanya kepada penerangan berkaitan dengan tekanan akar yang membantu dalam pengangkutan air pada tumbuhan. Jadi, penerangannya bermula dengan menyatakan tentang keupayaan air di dalam sel rambut akar terlebih dahulu berbanding dengan air di dalam tanah. Selepas itu, anda seharusnya menerangkan tentang pergerakan air dari tanah tersebut yang meresap masuk ke dalam sel rambut akar dan sel epidermis akar secara osmosis. Jadi, selepas air meresap masuk ke dalam sel rambut akar, maka akan meningkatlah keupayaan air di dalam sel ini. Jadi, air itu pula akan meresap masuk ke dalam sel korteks secara osmosis dan ia berlaku secara berterusan merentas lapisan korteks, endodermis dan juga perisikal. Dan akhirnya, ini akan mewujudkan tekanan akar yang menolak air ini ke dalam salur xilem batang. Jadi sekiranya anda mendapati huraian ini terlalu rencam ataupun complicated, cikgu cuba ringkaskan dengan bantuan akronim. Apakah akronim tersebut? Cuba kita lihat pada slide yang seterusnya. Ya, akronim tersebut ialah AHMOS-DT. Apakah E? E itu adalah merujuk kepada air. Air yang berada di dalam tanah. Jadi, di dalam penerangan Anda perlu memasukkan air tanah. Ya. Dan apakah H? H merujuk kepada hipotonik, M merujuk kepada meresap, O itu osmosis, S salur xilem, D daya, dan T tekanan. Bermakna ada 7 istilah yang perlu anda gunakan di dalam penerangan anda untuk menerangkan bagaimanakah air bergerak dari dalam tanah ke salur xilem. Jom kita lihat penerangan berikut. Air tanah mempunyai keupayaan air yang lebih tinggi daripada subsel rambut akar. Air tanah adalah hipotonik terhadap sel rambut akar. Molekul air meresap ke dalam sel rambut akar secara osmosis. Jadi, anda boleh menyatakan keupayaan air tinggi dalam sel akar rambut menyebabkan air meresap ke dalam sel korteks secara osmosis, dan osmosis ini berlaku secara berterusan, yaitu merentas lapisan korteks, endodermis, dan perisikal. Maka daya terhasil lalu menolak air ke dalam salur xilem batang, dan daya ini dinamakan tekanan akar. Jadi dalam penerangan ini, cikgu telah gunakan ketujuh istilah dan mudah-mudahan ini membantu anda untuk menerangkan pergerakan air daripada tanah ke dalam salur xilem. Berikut merupakan contoh soalan esei. Huraikan proses pergerakan air pada bahagian X. Jadi dalam jawapan anda, first sentence anda kena menyatakan bahawa air tanah adalah hipotonik terhadap sel rambut akar. Poin kedua, molekul air meresap masuk ke dalam sel akar rambut. Poin ketiga, keupayaan air pada sel rambut akar meningkat. Poin keempat, menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel korteks secara osmosis.
Ini menyebabkan osmosis berlaku secara berterusan merentas lapisan korteks, endodermis, dan perisikal. Maka wujudlah daya yang menolak air ke dalam salur xilem batang yang dinamakan tekanan akar. Jadi semuanya 7 markah, 7/7, dan Anda mendapat skor yang maksimum.